saya mulakan, marilah kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat baginda, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan juga umat-umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Fatihah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini saya nak share tentang kisah Tupperware. So Tupperware ni sekarang ni satu dunia lah saya ramai kenal. Lagi di kalangan ibu-ibu. Jadi memang sebab saya pun pernah sebelum ni kalau lupa bawa balik Tupperware memang habis kena lah. Okay, so Tupperware ni dia dicipta oleh seorang ahli kimia yang bernama Earl Seals Tupper, dan dia dilahirkan dekat US lah. So sebelum dia buat syarikat Tupperware ni, dia buka kebun dan juga pertanian untuk dia punya first business. Tapi pada waktu tu bisnes dia tak lama lah sebab time tu pada tahun 1929 ada masalah stock share dekat New York yang memang krisis lah. Satu dunia teruk lah benda tu semua. So menyebabkan dia punya bisnes kebun tadi tu bankrupt. So lepas daripada dia punya bisnes tu bankrupt, dia pun dapatlah kerja dekat satu company ni, kilang chemical, nama dia DuPont Chemical. Dia pun kerja lah dekat company chemical tadi tu selama 9 tahun. So selepas dia dah habis dah kerja selama 9 tahun tu, dia pun buka lah satu bisnes. Bisnes ni yang akan jadi Tupperware tu lah sebenarnya. Tapi bisnes ni dia buka asalnya plastik. Sebab time tu plastik ni tak ramai orang nak guna. Sebab plastik time tu adalah satu bahan yang keji lah. Maksudnya dia bahan buangan sebab dia busuk, berminyak dan juga hitam. So dia kan ahli kimia kan, so dia pun buatlah kajian dengan plastik yang orang rasa benda tu hina tadi tu. So dia dapatlah buat satu dia punya formula sendiri and dia settlekan masalah tadi tu, yang mana dia boleh buatkan plastik tadi tu jadi ringan, tak berminyak, tak ada bau, fleksibel dengan ada macam-macam colour. Tapi hitam tu masih lagi favourite orang lah sebenarnya. So lepas dia dah develop dia punya produk tadi tu, dia pun start lah menjual. So produk yang pertama dia ni sebenarnya ni lah barang-barang perisian rumah. Macam yang pertama sekali mangkuk lah. So mangkuk dia ni dia start ada seal yang tekan kat tengah tu. So memang starting daripada awal lagi dia punya signature tu daripada awal sampailah sekarang. Tapi masalahnya bila dia letak kat semua kedai-kedai runcit apa semua kan, tak laku. Lepas tu berhabuk, banyaklah berkumpul tak terjual. And then sampailah satu hari tu dia ada berjumpa dengan seorang perempuan ni. Dia dikira legendary lah, legendary of the mom lah, sebab dia ni lah yang pencipta Tupperware kepada mak-mak. Nama dia Miss Brownie Wise. So Miss Brownie ni dia pun cakap lah dekat Mamat Tupperware ni, apa tu, owner Tupperware ni. So dia cakap cara kau jual ni salah, sebab terlalu kuno. Padahal kalau ikutkan zaman dia ni kuno juga lah sebenarnya. So dia Miss Brownie ni pun cakap lah dekat Mamat Tupperware ni, produk ni bagus tapi produk ni baru lagi, so orang tak kenal. Memang orang pun tak nak beli. Cuba jual dengan lebih kreatif. So macam Tupper ni pun dia tak adalah idea bersungguh sangat. So dia minta nasihat daripada Miss Brownies ni. So Miss Brownie ni pun bawa mangkuk-mangkuk tadi tu sikit, dia buat direct approach apa semua, and then ada satu time tu dia kumpul, dia game mak-mak ni dekat macam satu backyard lah, dekat dia punya kat US ada backyard kan. So kumpul beramai-ramai tu, dia pun present dia punya tu. So buat mass presentation kat situ. Dah selesai apa semua tu, makcik-makcik tadi tu lah, okay, macam bawang semua tu,
habis dia tapau semua Tupperware yang ada kat kedai-kedai. Bila dah habis tu pula, Miss Brownie ni pun nampak lah lagi satu peluang di mana dia pergi join festival orang yang pergi makan, joget-joget apa semua tu kan. Dia boleh pergi buat DA kat sana. So dahsyat juga Miss Brownie ni sebab dia boleh pergi DA sampai ke festival. So daripada peristiwa festival ni, nama Miss Brownie ni dengan nama Tupperware memang naik lah. So dekat sini lah apa tu, Miss Brownie dengan Tupperware ni dia buat satu sistem agent. So dekat sini startingnya sistem agent apa semua tu. Lepas tu lebih-lebih lagi kepada golongan mak-mak lah. So kat sini kita tahulah macam mana dah hasilnya mak-mak Tupperware ni. Tapi malangnya bukan, dah selepas beberapa tahun tu Miss Brownie ni dia tercapai sejarah juga lah sebab dia jadi macam paling top sekali. Then dia lepas beberapa lama sikit tu dia dibuang kerja sebab company Tupperware ni dia di-lead oleh orang lelaki. Sebab time zaman tu orang lelaki tak boleh tengok kalau perempuan ni macam ada kejaya sikit. So dia orang macam tergugat, so dia buang sebelum ni. So lepas lama sikit tu yang Tapel tadi tu dia pun jual company dia tadi dekat satu company farmasi. So start daripada situ company farmasi ni dia develop lah macam-macam jenis macam apa tu, mainan budak, botol air, peralatan macam-macam jenis lah. Yang mana yang boleh masuk dalam microwave. Sampai disebabkan ada satu ni dia terkenal sangat, so Tupperware ni bagi satu warranty untuk seumur hidup. So kalau rosak terus boleh dapat balik one to one. So bagi saya lah, cerita dia singkat je untuk Tupperware ni sebab dia tak banyak sangat. Saya check sejarah dia sikit je. So bagi saya Miss Brownie ni lah yang sebenarnya adalah satu yang kita kena ikut sebab dia dah buat presentation dekat kalangan kawan-kawan dia macam geng-geng mak-mak. Tapi dia tak stop sampai situ je. Dia tak adalah macam nak pergi satu kejiranan lain. Dia pergi ke festival. So dia nak lagi luas orang kenal dia punya brand tu dengan nama dia. So dekat situ dia dapat top agent lah. Sama juga dengan kita. Kalau kita rasa kita dah buat sehabis baik tapi sebenarnya kita belum cuba lagi sehabis baik. Ada lagi yang kita tak cuba lagi sebenarnya. So bagi saya itulah Miss Brownie ni lah kita punya macam yang kita boleh ikut contoh dia. So situ je lah saya nak sharekan tentang pasal Tupperware ni. So Abang Amir ataupun Abang Nasir ada apa-apa penambahan tak? Abang